Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu kejutan daripada UMNO berkaitan dengan dua ahli parlimen bersatu sokong Anwar Ibrahim. Akhirnya, UMNO buka cerita. UMNO menyatakan bahawa tak terlibat pujuk ahli parlimen pembangkang sokong Perdana Menteri. Ahli MKT UMNO Ahmad Maslan berkata, tiada keperluan untuk berbuat demikian kerana kerajaan perpaduan sudah mempunyai 148 ahli parlimen. Benarlah kan? Buat apa lagi nak ugut sini, ugut sana, nak pujuk sini sana, nak bagi habuan ke macam mana pun sekali yang dituduh oleh Perikatan Nasional kononnya Anwar Ibrahim ataupun pihak-pihak lain ataupun sesiapa pun yang dinyatakan sebagai mengugutlah, memancing undi lah, memancing ahli parlimen lah, apa lagi ya, cuba memujuk dan sebagainya. Memang secara logiknya, buat apa mereka nak paksa lagi? Secara logiknya, buat apa Anwar Ibrahim cuba mau pancing-pancing lagi mereka, sedangkan Anwar Ibrahim telah pun mempunyai majoriti yang sangat besar di parlimen. Sudah 148 ahli parlimen. Persoalannya, kenapa perlu lagi Anwar Ibrahim atau UMNO mahu memujuk ahli parlimen daripada Perikatan Nasional? Memang ada logiknya, benar atau tidak? Coba fikir-fikirkan. Anda boleh share kepada rakan-rakan Anda, walaun-walaun yang ada di luar sana, yang cuba mahu mengaitkan kononnya Anwar Ibrahim membujuk. Kononnya SPRM cuba mengugut pula. Kononnya ada juga yang mengatakan UMNO konon terlibat dalam pujukan ahli parlimen. Fikirkan baik-baik. Buat apa? Apa faedahnya Anwar Ibrahim? Apa faedahnya UMNO nak pancing, nak pujuk ahli parlimen Perikatan Nasional Pembangkang, walhal Anwar Ibrahim dah pun cukup sokongan di ahli parlimen ataupun di parlimen. Buat apa lagi? Anda fikirlah sendiri. Itu semua mungkin hanya retorik cerita untuk menyenangkan hati saja. Ahli Majlis Tertinggi UMNO iaitu Ahmad Maslan berkata, partinya tidak terlibat sama sekali dalam usaha menarik sokongan dua ahli parlimen Perikatan Nasional untuk menyokong Perdana Menteri. Beliau menegaskan tiada pemimpin atau pimpinan UMNO yang terlibat memujuk ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional itu. Malah tiada keperluan untuk menarik sokongan daripada pihak pembangkang kerana Kerajaan Perpaduan sudah mempunyai 148 ahli parlimen. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak menyuruh sesiapa, malah sebagai timbalan beliau iaitu di Kementerian Kewangan, Ahmad Maslan menyatakan beliau tidak pernah disuruh untuk melakukan perkara-perkara sebegitu. Kerana kerajaan sekarang kuat dan stabil, katanya pada sidang media selepas sebuah acara di Air Boloi Pontian hari ini. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin semalam dilaporkan berkata, pihaknya sedang mengumpul bukti berhubung dakwaan ahli parlimen pembangkang diugut supaya menyokong Kerajaan Perpaduan. Dah lama dah perkara ini mereka nyatakan, berapa hari bulan yang lepas lagi. Tapi sampai ke hari ini laporan polis pun tidak dibuat, laporan siasatan pun tiada dibuat, bukti-bukti pun masih belum lagi diberikan langsung. Jadi, ialah kita tunggu sajalah. Mereka sedang mengumpulkan bukti, kata Hamzah Zainuddin. Ahmad Maslan yang juga timbalan pengerusi UMNO Johor berkata, ahli parlimen sekadar boleh menyatakan sokongan memandangkan mereka terikat dengan Akta Anti Lompat Parti jika sebelum ini lompat terjadi apabila kerajaan tidak stabil. Namun pada masa kini, sudah ada Akta Anti Lompat Parti, ahli parlimen sudah tidak boleh keluar daripada parti, katanya. Kuala Kangsar, Iskandar Abdul Khalid dan Labuan Suhaili Abdul Rahman tidak keluar daripada bersatu tetapi sekadar menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dilaporkan pada Isnin lepas, Suhaili menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim selepas mengambil kira permasalahan rakyat Labuan yang berdepan kos sara hidup semakin tinggi serta gangguan bekalan air dan bekalan elektrik yang berterusan. Suhaili ialah wakil rakyat bersatu kedua yang menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim selepas Iskandar Zulkarnain berbuat demikian pada 12 Oktober. Susulan itu, Bersatu memutuskan Badan Pimpinan Negeri mengambil alih pengurusan bahagian Kuala Kangsar dan Labuan, sementara menunggu keputusan dibuat lembaga disiplin terhadap Iskandar dan Suhaili.
Selain itu, Hamzah mengumumkan pada Kamis lepas bahawa Naib Presiden Bersatu Razidin dilantik sebagai Ketua Bersatu Wilayah Persekutuan berkuat kuasa serta-merta bagi menggantikan Suhaili. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ulasan malam ini berkaitan dengan rundingan, peruntukan dan juga tindakan meninggalkan mengalih sokongan kepada Anwar Ibrahim. Akhirnya Anwar Ibrahim tampil bersuara. Lama kita menunggu Anwar Ibrahim mengulas tentang isu ini. Peruntukan kawasan parlimen, kata Anwar Ibrahim, rundinglah dengan Fadilah. Makna kata, Anwar Ibrahim tidak berputus asa untuk cuba membantu ahli-ahli parlimen dalam Perikatan Nasional. Kalau ada orang yang cuba menuduh Anwar Ibrahim sebagai seorang yang kejam, yang tidak mahu memberikan peruntukan kepada parlimen pembangkang, itu satu dakwaan yang bohong dan salah. Hal ini kerana meskipun semalam Perikatan Nasional sudah menyatakan keputusan bahawa Perikatan Nasional telah memberhentikan rundingan untuk mendapatkan peruntukan tersebut, Anwar Ibrahim bukan saja tidak gembira, bahkan Anwar Ibrahim tidak berputus asa untuk memujuk ahli-ahli parlimen, bahkan Ketua Pembangkang iaitu Hamzah Zainuddin untuk masih membuat rundingan. Anwar Ibrahim tidak berputus asa. Ini maksudnya Anwar Ibrahim tidaklah kejam seperti yang didakwa oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Anwar Ibrahim mahu memberikan peruntukan, tetapi perlu dengan beberapa syarat. Bukankah itu sudah biasa dalam politik Malaysia pada era moden ini? Dilihat pada pemerintahan Perdana Menteri sebelum ini, yaitu Ismail Sabri Yaakob, mereka juga telah pun menyetujui untuk membuat MOU, dan Anwar Ibrahim sendiri sanggup untuk berunding dengan Perdana Menteri waktu itu untuk menerima peruntukan parlimen. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Anwar Ibrahim ke atau Ketua Pembangkang yaitu Hamzah Zainuddin yang tidak dan masih degil untuk berunding dengan pihak kerajaan? Anwar Ibrahim kata, rundinglah dengan Fadilah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih mahu Blok Pembangkang Perikatan Nasional berunding dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berhubung isu peruntukan kawasan parlimen. Tiada bincang dengan Datuk Seri Fadilah. Katanya ringkas selepas merasmikan sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan 2023. Semalam Ketua WIP Perikatan Nasional Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, PN tidak akan meneruskan rundingan ekoran daripada syarat yang diletakkan oleh pihak kerajaan. Saya mengesahkan saya lebih daripada sekali berjumpa dengan timbalan Perdana Menteri kedua yang dikatakan diberi mandat oleh Perdana Menteri untuk bincangkan peruntukan ini. Apa yang diminta timbalan Perdana Menteri dua ini ialah supaya pihak pembangkang menulis surat kepada mereka, memberikan jaminan tertentu dan sebagainya, katanya dalam sidang media semalam. Sejak akhir-akhir ini, Perikatan Nasional kelihatan suka dengan idea menggantung-gantungkan sesuatu. Gantung keputusan, gantung fakta, dan gantung kenyataan. Kalau baru-baru ini Perikatan Nasional memberikan kenyataan berkaitan sebab ahli parlimen mereka menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim dengan juga memberikan fakta yang tergantung-gantung, kali ini juga mereka memberikan fakta yang tergantung-gantung berkaitan dengan perundingan bersama dengan timbalan Perdana Menteri yang kedua. Hamzah Taqiyuddin Hassan menyatakan bahawa ada syarat dan perlu tulis surat dan sebagainya. Perlu memberikan jaminan tertentu. Masalahnya di sini, apakah jaminan yang dia katakan itu dan apa surat yang diminta itu dan sebagainya itu apa? Walau bagaimanapun, memanglah
Orang yang nak mendapatkan sesuatu kena ikut peraturan orang lain. Bukannya orang yang nak minta sesuatu itu pula yang perlu menetapkan peraturan. Belum pernah pula kita dengar orang yang meminta yang menetapkan peraturan. Biasanya orang yang memberi itulah yang akan menetapkan peraturan. Bukankah begitu? Sehingga ada juga netizen yang menyatakan bahwa lebih baiklah jangan melayan lagi karena Perikatan Nasional yang seakan-akan mau mencari isu pula melalui peruntukan ini, kata mereka. Biarkan saja ahli-ahli parlimen itu yang sendiri datang secara individu solo kepada Anwar Ibrahim, kata mereka. Tak perlu lagi melalui Taqiyuddin Hasan, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, isu peruntukan kawasan parlimen turut dibangkitkan sewaktu perbahasan peringkat dasar belanjawan 2024. Kaedah rundingan untuk peruntukan kawasan parlimen bermula ketika pentadbiran Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saudara-saudara sekalian, PN lantik 3 wakil sebenarnya untuk runding peruntukan kawasan. Pada April 6, 2023, Perikatan Nasional sebenarnya telah melantik 3 wakil untuk berunding bagi mendapatkan peruntukan kawasan parlimen yang diwakili Blok Pembangkang. Namun demikian, sehingga ke hari ini, 3 orang yang dilantik ini seakan-akan tidak berfungsi sama sekali. Kata pemimpin, yaitu Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, beliau kata Perikatan Nasional telah pun melantik 3 wakil untuk berunding tersebut. Kami telah ada 3 wakil daripada Pembangkang untuk mengadakan rundingan yang dijangka diadakan dalam masa terdekat, kata beliau. Pada waktu ini itu adalah pada 6 April, sekarang dan November, tapi masih belum ada apa-apa perkembangan yang baik. 3 wakil tersebut ialah Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin PN Larut dan Datuk Seri Taqiyuddin Hasan PN Kota Bahru dan Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Razijidin. Ini adalah susulan dari persoalan yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Sahidan Kasim ketika sesi pertanyaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 4 April lalu. Kami menyambut baik kenyataan Anwar Ibrahim dan kami nak tengok bukti. Kami harap dapat disegerakan dan saya jangka rundingan itu sekali sahaja dah boleh selesai, tambah Tuan Ibrahim. Namun yang mengecewakan sehingga ke hari ini semuanya itu tak tercapai langsung. Bukan saja tak jumpa, bukan saja dah jumpa, bukan saja tiada perkembangan, bahkan semalam mereka mengisytiharkan menghentikan perundingan itu secara muktamad. Jadi, siapa yang salah sebenarnya? Anda tanyalah diri sendiri, jangan asik saja menyalahkan Perdana Menteri kita. Sekian dulu untuk kali ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.